Melihat langit tampaklah awan. Awan bergerak sepanjang hari. Salam sejahtera kami ucapkan, salam pembuka acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik. Nama beliau Dr. Hishamuddin bin Ahmad. Beliau berasal dari Faculty of Human Development, University Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Metodologi ni adalah seperti jalan jalan iaitu ataupun prosedur. Dan kalau kita pilih jalan yang salah, prosedur yang salah, maka hasilnya juga akan tidak seperti yang kita harapkan. Maka insya-Allah lah kita sama-sama pilih jalan yang lurus. Kan? Kita ada pelbagai pendekatan, pelbagai metod dan kepelbagaian kaedah, metod ini menyebabkan dia terlalu kaya. Terlalu kaya dan akhirnya membingungkan kita. Terlalu kaya, akhirnya membingungkan kita. Jadi sebab tu, hari ni saya nak buat secara casual saja. Jadi saya insya-Allah saya akan sesuaikan ke dalam Islamic knowledge walaupun ini secara general saja saya sharekan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Okay. Penyelidikan ni adalah sesuatu yang memerlukan proses dan jalan. Yang Bapa Dr. Zulkarnain bagi tahu tadi, dia ada jalan dia. Jadi ini antara jalan yang paling ringkas iaitu apabila kita nak melakukan sesuatu kajian, baik dari segi aspek apapun, termasuklah aspek penyelidikan dalam bidang Islam. Jadi kalau kita nak buat kajian, kita kena cari apakah persoalan-persoalan yang mungkin timbul, yang membolehkan, yang menyebabkan kita perlu menjalankan kajian. Selepas kita dah tahu persoalan-persoalan yang timbul, yang mungkin kita nak selesaikan, maka kita bermulalah untuk memungut data dan akhirnya kita membuat analisis untuk menjawab persoalan yang timbul awalnya tadi. Dan akhirnya, di hujung kajian kita, kita akan dapat dapatan kajian ataupun hasil kajian yang sepatutnya menjawab kepada persoalan kajian kita yang awal-awal tadi dan akhirnya memberikan kita ilmu baru untuk kita memperbaiki atau menambah baik perkara ataupun prosedur ataupun sistem yang sedia ada. Okay. Ini adalah yang paling simple. Tapi kalau lebih detail sedikit, lebih banyak sedikit, kita ada yang daripada peringkat awal, macam ni saya nak buat ni. Bermula daripada kita mengenal pasti masalah kajian. Contohnya di dalam bidang keislaman yang paling simple, kita pun dah nak sampai ke bulan Ramadan, maka antara masalah kajian kita adalah mungkin terdapat di antara kita punya rakan-rakan masyarakat kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di situ kita nak kena pasti apakah punca-punca yang menyebabkan terdapat orang Islam yang tidak berpuasa tanpa sebab. Kalau yang perempuan yang tidak boleh berpuasa itu lain. Ini yang memang boleh berpuasa tetapi dengan sengaja tidak berpuasa. Maka itu persoalannya. Kenapa? Kenapa mereka tidak berpuasa? Maka itu telah menjadi satu masalah kajian kepada kita. Maka kita itu contoh saja. Ada contoh yang lain lagi tapi saya ambil contoh yang berpuasa. Jadi selepas kita membuat mengenal pasti masalah kajian kita, kita seterusnya membina objektif dan soalan kajian kita. Contohnya macam bulan tentang orang atau masyarakat yang tidak berpuasa tadi, kita cuba membina objektif bahawa nak kena pasti, objektif kita hendak mengenal pasti kenapa terdapat orang Islam yang tidak berpuasa. Maka kita pun merangka soalan kajian. Contoh soalan kajian, mengenal pasti adakah terdapat orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa sebab? Itu contoh soalan kajian kita lah. Ataupun terdapat berapa ramai, berapa peratus
dan sebagainya. Kita bentuk soalan kajian. Ataupun adakah terdapat perbezaan di antara masyarakat kampung dengan masyarakat bandar yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. So, macam-macam persoalan kajian yang kita boleh gubal untuk meneruskan kajian kita. Apabila kita telah pun merangka objektif soalan kajian, seterusnya jalannya adalah prosedurnya kita kena rujuk bahan literature ataupun membuat literature review, sorotan kajian yang lepas. Ada tak terdapat pengkaji-pengkaji yang lepas yang mendapati bahawa terdapat orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kalau ada, siapakah golongan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa? Mesti ada kajian-kajian lepas. Maka kita kena membaca daripada kajian-kajian lepas. Apabila saya cakap kajian lepas, bermaksud kita boleh dapatkan sumber daripada internet, kita dapatkan sumber daripada bacaan artikel, daripada jurnal, ataupun surat khabar dan sebagainya. Ada banyak. Seterusnya, prosedurnya adalah kita mereka bentuk kajian. Mereka bentuk kajian ni ada banyak. Sama ada kita nak buat dengan kaedah tinjauan ke, termobual ke, ataupun menggunakan kaedah atau metod kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method. Itu bergantung kepada soalan ataupun masalah kajian kita. Seterusnya, kita kena membina instrumentasi. Kalau dalam kajian yang berbentuk kuantitatif, maka kita kena bina instrumentasi ataupun kita boleh dapatkan instrumentasi daripada kajian lepas. Instrumentasi ni sebenarnya adalah soalan ataupun satu set soalan kajian ataupun satu set soal selidik yang kita berikan kepada responden dan kemudian responden memberi maklum balas kepada kita. Dan instrumentasi ni juga boleh jadi dalam bentuk soalan yang dalam bentuk open-ended question. Maksudnya kita tanya soalan kepada responden dan itu adalah sebenarnya instrumen kita dan akhirnya responden memberikan jawapan kepada persoalan kita dan kita boleh rekod gunakan voice recorder ataupun handphone atau sebagainya. Dan selepas itu, of course, kita kena kumpul data-data kita dan selepas kita kumpul data kita tu, kita kena buat analisis data. Analisis data secara kuantitatif berbeza kalau kita menggunakan kaedah kualitatif. Nanti saya akan tunjukkan. Dan akhirnya kita akan mendapat hasil kajian yang kita boleh guna pakai untuk mencadangkan penambahbaikan ataupun memberikan maklumat kepada masyarakat ataupun apa saja yang berguna kepada kita punya stakeholders. Dah tentu apabila kita membuat kajian, kita hendak memberikan manfaat kepada stakeholders ataupun sekurang-kurangnya menambahkan ilmu kepada kita ataupun memberikan sumbangan ilmu kepada institusi tempat kita belajar dan itu juga sebenarnya adalah sumbangan pelajar kepada institut. Penyelidikan juga sebenarnya adalah satu sumbangan, bentuk sumbangan pelajar-pelajar kepada institut. Okay, baik, seterusnya kita bermula dengan sedikit overview tentang bagaimana kita nak merangka persoalan kajian. Persoalan kajian ni adalah statement yang kita kena rangka. Kalau dalam bentuk penulisan, dah tentu kita kena tulis per masalah kajian ini ataupun research problem. Pertama sekali kita kena pasti. Saya ambil contoh tadi berpuasa di bulan Ramadan supaya kita senang kita punya flow tu senang. Yang ideal mengikut surah Al-Baqarah, saya tak ingat ada huruf ayat ke berapa, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan semua umat Islam berpuasa. Itu yang ideal. Dan sebagai umat Islam, apa yang ideal adalah kena berpuasa wajib berpuasa di bulan Ramadan. Wajib berpuasa. Itu yang ideal. Tetapi yang realitinya terdapat umat Islam ataupun golongan orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi implikasinya adalah apa?
Implikasinya adalah umat Islam tersebut telah tidak mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, dan ini memberikan implikasi kepada orang bukan Islam yang melihat, kenapa terdapat orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan terdapat ayat dalam surah Al-Baqarah yang mewajibkan umat Islam agar berpuasa, maksudnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. So implikasi dia antaranya memberikan persepsi negatif kepada orang bukan Islam. Apa lagi implikasinya ataupun akibatnya? Berdosa dan sebagainya. Maka so what maksudnya adalah, maka satu kajian akan dijalankan untuk mengkaji adakah terdapat golongan ataupun umat Islam yang tidak berpuasa di daerah ataupun di provinsi Aceh, ataupun di Langsa Aceh, ataupun secara lebih kecil lagi di Institut Agama Islam Negeri di kalangan pelajar ataupun sebagainya. Jadi skop kajian kita boleh berbeza. Dari skop institut, dari skop sekolah, dari skop madrasah, dari skop provinsi, dari skop negeri, dari skop negara. So terpulang. Bermaksud kalau skop tu lebih besar, maka kos yang terlibat dan masa yang terlibat akan lebih besar dan banyak. Kalau skop lebih kecil, maka kos akan lebih kecil. Jadi itu terpulang kepada bajet penyelidik. Kalau pelajar pasca siswaza, saya tak fikir pelajar sepatutnya buat di peringkat Aceh ataupun di peringkat Indonesia, sebab itu akan memerlukan belanja yang ataupun bajet yang sangat besar yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh pelajar. Jadi mungkin kalau pelajar pasca siswa kita sebut pasca sarjana, di sini kita sebut sebagai pasca siswaza. Maafkan saya kalau saya tersebut pasca siswaza, tapi boleh juga disebut sebagai pasca sarjana. Jadi saya cadangkan kepada pelajar pasca sarjana untuk membuat penyelidikan dalam skop yang lebih kecil, contohnya membandingkan Institut Agama Islam Negeri dengan UIN Malang contoh. Alhamdulillah saya pernah sampai di UIN Malang juga. Maka boleh bandingkan kadar ponting puasa. Ponting tu maksudnya tidak berpuasa lah, nak melihat institut mana yang ada ponting puasa lebih tinggi dan sebagainya. Maka apabila kita dapat hasil kajian, maka langkah-langkah tertentu kita boleh ambil lah. Contoh kalau kita dapati terdapat ramai pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang tidak berpuasa di sesuatu institut ataupun universiti, maka kita boleh membuat satu langkah ataupun memberi awareness kepada mereka supaya berpuasa itu adalah satu perkara yang wajib bagi umat Islam. Okey. Ini contohnya, saya akan sharekan materi ini nanti supaya ibu-ibu dan bapa-bapa pelajar-pelajar sekalian boleh lihat untuk melihat contoh-contoh ini. Okey. Setelah kita mengenal pasti masalah kajian, barulah seterusnya kita boleh merangka, mencadangkan tajuk kajian yang biasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar pasca siswaza, pasca sarjana di mana-mana pun di dunia ini. Biasanya mereka akan mulakan dengan tajuk kajian, which is wrong. Sepatutnya tajuk kajian ini berlaku selepas kita mengenal pasti masalah kajian, bukan sebelum masalah kajian. Kesannya apabila kita menetapkan tajuk kajian dahulu berbanding yang lain, maka di situlah timbulnya macam mana pelajar ataupun penyelidik tersebut nak merangka masalah kajian. Itu dah jadi satu masalah. Masalah diri penyelidik. Jadi saya cadangkan aturan yang betul, jalan yang betul seperti yang Bapak Dr. Zulkarnaini bagi tahu tadi, kita kena ikut jalan yang betul, tentukan masalah kajian dulu dan sebelumnya barulah kita merangka tajuk kajian. Tajuk kajian ini dia bukan sesuatu yang fix. Kita boleh ubah dia. Even selepas Viva, selepas di penghujung pengajian pun, tajuk kajian ini boleh diubah untuk menyesuaikan dengan masalah kajian dan juga objektif kajian. Itu masalah kajian. Jadi walau bagaimanapun
Selepas kita kenal pasti masalah kajian, kita boleh tentukan ataupun mencadangkan tajuk kajian. Dan pemilihan tajuk kajian ini merupakan permulaan awal selepas masalah kajian kepada penyelidik untuk menjalankan kajian. Untuk ibu-ibu, bapa-bapa dan pelajar-pelajar, untuk makluman semua, apabila kita mula menulis, kita akan sentiasa merujuk kembali kepada masalah kajian dan tajuk kajian. Okay. Sebaiknya, apabila seorang pelajar hendak memilih tajuk kajian, sepatutnya tajuk kajian itu datang daripada pelajar itu sendiri. Jangan pelajar itu datang kepada dosen, dosen, bapa, boleh tak bapa tolong saya cadangkan satu tajuk kajian yang bagus? Jadi itu tidak akan menjadi. Apabila dosen mencadangkan satu tajuk kajian kepada pelajarnya, maka pelajar akan menemui masalah. Akan berjumpa dengan pelbagai masalah. Sebab tajuk kajian itu adalah yang sesuai untuk dosen, bukan untuk pelajar. Jadi saya cadangkan, tajuk kajian mesti datang sendiri daripada pelajar, bukan cadangan daripada dosen. Saya sebagai dosen pun tidak pernah mencadangkan tajuk kajian kepada pelajar, sebab saya tahu tajuk yang saya cadangkan tidak akan mampu dibuat oleh pelajar. Sebab kita mempunyai pemikiran yang berbeza dan dunia berbeza, maksud saya dunia berbeza, maksudnya environment berbeza. Jadi sudah tentu pelajar tidak akan dapat melengkapkan tajuk cadangan yang dicadangkan oleh dosen. Dan tajuk ini juga perlulah berdasarkan minat pelajar ataupun pengkaji. Sebab kalau pelajar tak minat nak buat sesuatu tajuk kajian, pelajar akan hilang motivasi. Contohnya, pelajar yang minat nak mengkaji tentang tabiat berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau pelajar itu minat tentang tajuk puasa dan nak guna tajuk tersebut, maka momentum tu akan jadi bagus. Tetapi kalau contohnya seorang pelajar pasca siswazah, pasca sarjana itu berminat tentang bab nikah kahwin, dia sangat berminat dengan bab nikah dan kahwin, tetapi diberikan dengan tajuk berpuasa, maka pelajar tersebut akan demotivated. Jadi lebih baik ikut minat pengkaji. Sesuaikan dengan bidang kepakaran penyelia. Jika pelajar ada penyelia, bidang ataupun tajuk yang dipilih itu kena sesuai dengan bidang kepakaran penyelia. Contohnya, dosen yang menjadi penyelia pelajar itu adalah pakar dalam bidang tasawuf. Jadi kenalah pilih tajuk ataupun masalah kajian yang berkaitan dengan bidang tasawuf ataupun usuluddin dan sebagainya. Dan kalau boleh cari tajuk yang mainstream, tajuk yang memang menjadi trending, yang terkini, yang latest. Jangan cari tajuk yang lama-lama. Dalam bidang Islam ni banyak tajuk-tajuk yang baru yang boleh diketengahkan. Isu-isu tentang umat Islam yang boleh dibuat kajian, yang seterusnya boleh dicadangkan penambahbaikan. Saya sangat suka membaca topik-topik tentang Islamic, global Islamic issue dan seterusnya. Kajian-kajian sebegini akan dah tentu memberikan insight kepada pembaca untuk menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Ini adalah seterusnya kita membentuk soalan kajian. Membentuk soalan kajian daripada masalah kajian dan objektif kajian. Dia mestilah inline. Okay. Objektif kajian dan soalan kajian mestilah inline. Dia kenalah tally. Dia tak boleh tak tally. Dia kena inline. Kalau objektif kajian tentang berpuasa, soalan kajian pun mestilah tentang berpuasa. Dia kena inline. Okay. Soalan kajian pertama kena inline dengan objektif kajian pertama. Soalan kajian kedua kena inline dengan objektif kajian kedua. Dan begitulah seterusnya. Dan soalan-soalan kajian ni mestilah boleh dijawab oleh pelajar. Okay. Kalau pelajar menggubal ataupun membentuk soalan kajian itu mestilah boleh dijawab oleh pelajar ataupun penyelidik. Jangan reka soalan kajian yang tidak boleh dijawab oleh pelajar. Contoh, soalan kajian yang tidak boleh dijawab oleh pelajar. Contohnya pelajar yang berada di Malaysia ataupun Indonesia. Contoh. Okey. Adakah terdapat umat Islam di Finland
yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di Finland. Sedangkan kita berada di Indonesia dan di Malaysia. Maka bagaimana nak buat dekat Finland tu? Jadi jangan buat soalan kajian sebegitu sebab nanti pelajar pasca sarjana tak boleh nak jawab pun soalan kajian tu. Dengan kata lain, seperti yang saya nak highlight lagi, soalan kajian mestilah boleh dijawab oleh penyelidik ataupun pelajar pasca sarjana. Dan juga bukan saja boleh dijawab, boleh dianalisis. Pelajar sarjana ataupun penyelidik tahu bagaimana nak membuat analisis bagi menjawab persoalan kajian tersebut. Kalau kita sebagai penyelidik membuat satu soalan kajian dan akhirnya kita tak tahu bagaimana nak buat analisis kepada data untuk menjawab soalan kajian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu akan memberikan masalah kepada kita. Jadi lebih baik mereka bentuk soalan kajian yang kita ada data, yang kita boleh analisis data tersebut dan akhirnya kita boleh produce dengan hasil ataupun output analisis yang membolehkan kita menjawab persoalan kajian tersebut. Okay. Dan selepas kita membuat soalan kajian di dalam bidang ataupun kaedah kuantitatif, dia ada hipotesis. Dan hipotesis tu tulisan dia lebih kurang macam ni. Yang pertama tu adalah H null tu adalah hipotesis null yang mengatakan bahawa tidak terdapat perbezaan min 1 dengan min 2. Tiada terdapat perbezaan. Yang kedua itu adalah H alternatif ataupun hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan di antara min kumpulan 1 dan min kumpulan 2. Ini contoh. Dia ada banyak lagi. Ini contoh saja yang paling simple saya tunjukkan kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan pelajar-pelajar pasca sarjana. Ini apabila kita merangka hipotesis dalam apabila kita menggunakan kaedah kuantitatif. Tapi kalau kita menggunakan kaedah kualitatif, maka kita hanya perlu tulis hipotesis alternatif pun dah cukup. Contohnya terdapat ramai orang yang tidak berpuasa di negara Finland, contoh. Itu hipotesis dalam kajian yang menggunakan kaedah kualitatif. Jadi kalau kualitatif dia tak perlu simbol-simbol macam ni lah. Tapi kalau kuantitatif kena tunjukkan simbol-simbol macam ni. Biasanya. Literature review. Setelah kita mengenal pasti objektif kajian, soalan kajian, dan analisis hipotesis kajian dan seluruh analisis apa yang kita fikir kita nak buat, akhirnya kita kena mula dengan membuat literature review. Literature review ni adalah satu part yang paling kritikal, di mana apa gunanya literature review tu? Antaranya adalah untuk kita melihat dalam kajian-kajian dalam aspek kajian kita ingin jalankan, adakah pernah tak orang buat kajian yang seperti yang kita nak buat? Kalau ada pernah orang buat, bagaimanakah cara orang tersebut buat? Adakah kajian yang lepas tu berlaku di Malaysia? Adakah kajian yang lepas itu berlaku di Indonesia? Kalau di Indonesia, adakah dia berlaku di Aceh? Adakah dia berlaku di Bandung? Adakah dia berlaku di Jakarta? Adakah dia berlaku di Jakarta? Dan sebagainya. Jadi literature itu kita perlu baca dan kita perlu sesuaikan dalam konteks kajian kita. Ataupun adakah teori-teori ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran yang mengatakan, yang menyokong kajian kita ataupun kajian yang ingin kita jalankan. So kita kena baca. Contohnya tentang puasa. Ada selain daripada Al-Baqarah, saya tengok ayat berapa, ada mengatakan tentang umat Islam diwajibkan berpuasa seperti umat-umat sebelumnya. Mungkin ada ayat lain yang mengatakan tentang wajibnya berpuasa. Jadi kena baca, kena buat literature, berbanding negara Indonesia dengan Malaysia, bagaimanakah bentuk puasa, berapa lamakah durasi berpuasa, adakah sama tempoh 30 hari, bermula pukul berapa di Malaysia, bermula pukul berapa di Indonesia, bermula pukul berapa hingga pukul berapa di Eropah berpuasa tu bagaimana,
And orang Islam di Eropah, biasanya saya pernah berada di UK, di University Hertfordshire di UK. Saya bermula berpuasa seawal pukul 4 pagi, 4 pagi waktu sana, dan berbuka puasa pada pukul 9 ataupun 8.30 malam. So lama tu durasi dia berpuasa di Eropah waktu tu berbanding di Malaysia. Malaysia mungkin lebih kurang 12 jam Tapi di Eropah macam ni, contoh di Kutub Utara. Di Kutub Selatan, bagaimana orang di Kutub Utara dan Kutub Selatan berpuasa. Jadi pelbagai kajian penyelidikan yang kita boleh jalankan dalam bidang Islamic knowledge. Kemudian sebabnya kalau kita nak membuat kajian, penulisan tu kenalah komprehensif. Kena baca previous research yang berkaitan dengan topik kita. Dan kalau literature yang kita gunakan tu boleh jadi sama ada artikel, jurnal artikel, buku, Al-Quran dan apa saja source yang berkaitan. Dan sebaiknya juga yang terbaru ataupun latest. Saya pasti di Institut Agama Islam Negeri juga menekankan hal ini, iaitu literature review ataupun citations mestilah dalam durasi 5 years back. Iaitu kalau anda nak buat pada tahun ini, ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar pasca sarjana ingin menjalankan kajian pada tahun 2023, the latest ataupun paling lama artikel yang boleh diambil adalah 2019. Jangan ambil yang lebih lama daripada itu. Kecualilah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni adalah ini forever for umat Islam. Yang itu pada tahun bila pun dia diturunkan, still sebagai orang Islam kita kena rujuk Al-Quran dan hadis. Okay. Contoh penulisan citation Al-Quran akan jadi lebih kurang macam yang seperti saya tunjukkan. Surah 15 ayat ke-25 contoh dan sebagainya. Itu contoh citation. Okey, kenapa kena buat literature ni? Ini seperti yang saya jelaskan sedikit tadi. Kita nak tengok supaya literature yang kita baca itu boleh menyumbang, memberikan contribution kepada kita punya kefahaman, kepada understanding of research problem being studied. Okay. Kita juga kadang-kadang nak lihat relationship di antara kerja-kerja ataupun research terdahulu dengan research yang kita ingin jalankan. Kita juga nak melihat sebagai penyelidik, adakah terdapat cara-cara lain untuk melakukan penyelidikan except yang seperti kita fikirkan ataupun yang terdapat dalam fikiran kita. Mungkin terdapat cara lain, jalan lain. Mungkin kita berfikirkan jalan A, tetapi setelah kita membaca literature, kita dapati bahawa ada jalan B, ada jalan C, ada jalan D dan sebagainya. Ada banyak jalan lagi sebenarnya. Itulah tujuannya kita membaca literature. Dan juga literature ni boleh memberitahu kepada kita adakah terdapat gaps di antara kita punya kajian yang ingin kita jalankan dengan kajian yang lepas. Kita juga nak pasti siapakah yang pernah buat kajian yang seperti kita ingin jalankan, adakah terdapat duplication, dan kalau terdapat duplication seboleh-bolehnya elakkan. Sebab nanti kita boleh di-charge dengan plagiarism. Plagiarism adalah satu perkara yang no bagi penyelidik. Satu perkara yang no and no bagi penyelidik, termasuklah dosen, termasuklah saya, termasuklah juga pelajar-pelajar pasca sarjana yang ingin menjalankan penyelidikan. Alright. Okey, ini adalah sumber-sumber literature review. Boleh dapatkan daripada perpustakaan, library. Dan sekarang ni mudah saja, kita tak perlu pun pergi ke perpustakaan. Cukup hanya kita berada di depan komputer kita, kita boleh dapatkan banyak perkara, banyak sumber daripada internet. Kalau perpustakaan internet, kita boleh dapatkan pelbagai sumber untuk kita rujuk ataupun menjalankan literature review dalam kajian kita. Okey, secara overview bagi kaedah penyelidikan,
kita ada beberapa kaedah penyelidikan sebenarnya. Yang biasa adalah kuantitatif. Yang kedua adalah kaedah kualitatif. Kita ada kaedah analitik, kita ada kaedah mixed method. Kita ada kaedah lain yang seperti dinyatakan oleh Bapak Direktor Pasca Sarjana juga tadi. Kita ada mereka bentuk filosofi, mereka bentuk history. Okay. Seperti yang dilihat di bawah berwarna biru itu, di bawah kaedah kuantitatif, kita ada reka bentuk non-eksperimen, kita ada reka bentuk eksperimen. Dalam menggunakan kaedah kualitatif, kita ada reka bentuk case study, etnografi, fenomenologi. Kita juga ada yang seperti Bapak Direktur tadi, seperti saya nak ulang lagi, banyak beliau bagi tahu tadi. Selain pada filosofi, history dan sebagainya, ada banyak lagi sebenarnya. Kaedah analitik, konsep paper, history termasuk dalam kaedah analitik. History ni panjanglah durasi untuk menjalankan kajian tu sebab kena baca. Contohnya durasi tentang Hamzah Fansuri seperti dijalankan oleh Bapak Dr. Miswari tadi. Yang seperti beliau bagi tahu saya tadi, itu mungkin history banyak, panjang, terlalu banyak yang perlu dibaca. Saya rasa Bapak Miswari pun kata ya kot, bersetuju dengan saya insya-Allah. Selain daripada itu juga kita ada mixed method. Mixed method bermaksud kita sebagai penyelidik mencampurkan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Okey. Ini adalah apa ni kita sebut sebagai appropriate instrument, instrument yang kita nak gunakan kalau kita nak based on context given. Kalau applied, kalau kita punya reka bentuk adalah applied, kita gunakan questionnaire, interview dan sebagainya. Kalau kita nak gunakan ethnographic, kita gunakan correlational research, case study, questionnaire, dan ini saya akan share. Ini kalau saya pergi detail ni lama tapi ini adalah contoh-contoh sahaja. Yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar biasanya yang gunakan reka bentuk case study. Case study nombor 3 case study tu. Di mana pelajar akan gunakan questionnaires, interview, focus group discussion dan juga kadang-kadang observation. So nombor 3 dan yang ada yang lain juga kadang-kadang gunakan kaedah survey. Maksud nombor 2 dan nombor 3 tu adalah yang paling biasa dilakukan, dijalankan oleh pelajar-pelajar. Sebab itu lebih mudah berbanding dengan lain-lain. Yang lain tu memerlukan masa yang lebih lama lagi dan mungkin data collection mungkin memerlukan lebih banyak lagi. Right. Sebenarnya, kalau kita memilih kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ni, kalau kita ada instrumen, kita kena check instrumen kita. Kita kena check face validity, kena check content validity, criterion validity dan juga construct validity. So bagaimana nak semak validity ni? Nombor 1 dan nombor 2 itu, kita boleh semak validity secara visual. Secara visual sahaja. Tapi nombor 3 dan nombor 4 itu, kita kena buat ujian statistik. Maka kalau pelajar-pelajar memilih reka bentuk ataupun kaedah kualitatif, maka memadai kalau menggunakan yang nombor 1 dan nombor 2 saja, iaitu face validity dan juga content validity. Kalau memilih kaedah kuantitatif, sekurang-kurangnya kena pilih nombor 1, 2, 3. Itu biasalah untuk dalam kajian. Okay, baik. Apabila kita telah membuat literature review, kita kena tahu bagaimana nak memilih sampel ataupun responden. Dan responden ini adalah subset adalah ataupun sebahagian daripada populasi ataupun population. Sample is a subset of a population. Okay. Contohnya, di Provinsi Aceh, katalah seorang penyelidik ataupun pelajar nak membuat kajian
Provinsi Aceh. Tetapi pelajar ataupun penyelidik tidak mampu memilih keseluruhan populasi ataupun penduduk di Provinsi Aceh sebagai responden. Maka penyelidik ataupun pelajar boleh memilih sebahagian responden daripada populasi Provinsi Aceh untuk menjadi responden kajian. Itu kita kenali sebagai sampling. Sampling adalah satu kaedah persampelan yang kita pilih daripada populasi. Dan cara memilih sampel daripada satu populasi yang besar, ada cara dia. Kita biasanya gunakan Craigie and Morgan. Contohnya kalau kita ada populasi penduduk di Aceh, katalah saya tak tahu ada berapa. Boleh tak sesiapa bagi tahu saya, berapakah populasi penduduk Provinsi Aceh? Sekitar 4 Berapa? juta ya. 4 juta? 4 juta setengah mungkin ya. 5 juta setengah, okey. 5 juta setengah. Kalau mengikut jadual ataupun yang dicadangkan oleh Craigie and Morgan pada tahun 1970, kalau kita ada populasi sebesar 5 ataupun 5,5 juta, kita boleh memilih sampel sekurang-kurangnya 384 orang. Sekurang-kurangnya. Itu minimum The more the better lah. The more the better, of course. Tapi minimum sampling yang diperlukan untuk 5,5 juta orang penduduk adalah seramai 384 juta orang responden. Itu minimum. Kalau 1 juta berapa? 1 juta pun ada kiraan dia. Kalau penduduk seramai 1,000 orang, berapa dia punya sampling dia? Berbeza. Jadi kalau ada satu nilai yang besar, contoh macam 5.5 juta, sampel minimum diperlukan adalah 384 orang responden. Okay. Nanti ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar boleh semak jadual Craigie and Morgan 1970 untuk mengetahui berapakah nilai ataupun jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk sebuah ataupun sesuatu populasi. Okey, kenapa kita kena buat populasi? Sebab kalau kita buat kajian, hasil dapatan kita itu, kita kena buat generalizing ataupun generalization. Okay. Sebab itu, kita punya persampelan tu kena betul. Ada pelbagai cara persampelan. Ini contohnya. Dan kalau kita nak buat persampelan, contohnya macam seperti awal-awal tadi, Bapak Dr. Miswadi ada bagi tahu saya di Langsa ada Melayu, ada rumpun Melayu, ada rumpun Minang, ada rumpun Aceh. Dan kalau kita nak buat persampelan, kita punya representatif untuk sampel itu perlulah merangkumi responden yang daripada rumpun Melayu, rumpun Minang dan juga rumpun Aceh. Tidak boleh ketinggalan mana-mana rumpun itu supaya hasil dapatan kita itu betul dan kita akhirnya boleh membuat generalization kepada populasi yang lebih besar. Okay. Ini adalah contoh persampelan. Saya ceritakan sedikit tentang persampelan, iaitu ada cara probability dan juga cara non-probability. Okay. Apabila kita memilih kaedah kajian yang menggunakan kaedah kuantitatif, maka kita kena memilih sampling secara probability. Kalau kita menggunakan kaedah kualitatif, maka kita boleh pilih kaedah non-probability. Okay. Antara kaedah probability adalah simple random, systemic random, stratified random, clustered random. Ada random, secara random. Random tu maksudnya secara rawak, random. Kena randomize. Tapi kalau non-probability ni, kaedah kualitatif, kita boleh gunakan kaedah convenience, quota, purposive ataupun snowball. Apa beza-beza semua ni? Ini contohnya kalau simple random. Katalah N besar ini adalah populasi dan N kecil ini adalah sampel. Simple random bermaksudnya, contoh kita pejam mata kita pilih
beberapa orang daripada populasi itu sebagai sampel kita. Kita pejam mata dan kita pilih secara rawak, random. Itu simple random sampling. Kalau systemic random sampling, kita boleh katakanlah kita ada bilangan beberapa orang pelajar dan kita minta pelajar kita itu berbaris dan katakanlah kita memilih setiap pelajar ketiga. Bilangan ketiga kita ambil bilangan ke-6, bilangan ke-9. Contoh macam ni. Ini adalah systemic random sampling. Okay. Stratified random sampling, kita stratified. Contohnya lelaki, perempuan, kanak-kanak. Kita kena buat grouping dulu dan daripada setiap group itu kena ada representative. Itu nama dia stratified random sampling. Clustered pula. Ini clustered. Clustered bermaksud kita pilih mana-mana. Contohnya kita nak membuat satu kajian di negara Indonesia. Katalah ibu-ibu, bapa-bapa ataupun pelajar-pelajar nak membuat satu kajian yang mengambil kira skop negara Indonesia. Kalau gunakan stratified random sampling, bermaksud semua provinsi di negara Indonesia, penyelidik kena ambil sampel. Tetapi kalau clustered random sampling, tak perlu semua provinsi. Mungkin penyelidik mesti ada justifikasi nak memilih Aceh sahaja, Aceh ataupun Jakarta sahaja sebagai sampel untuk membuat generalisasi kepada negara Indonesia. Okay. Itu cluster. Cluster di mana penyelidik memilih beberapa provinsi saja. Seperti yang saya cakap tadi, contohnya Aceh dan Jakarta sahaja. Tapi kalau stratified, kena semua provinsi di Indonesia kena ada sampel. Aceh kena ada sampel. Mana lagi? Jakarta, Yogyakarta, Bandung, apa lagi? Provinsi semua Indonesia kena ada sampel. Itu stratified. Kalau clustered, hanya beberapa sahaja. So itu perbezaan antara stratified and clustered sampling. Okey, yang tadi saya jelaskan tadi semuanya untuk kajian apabila kita pilih kaedah kuantitatif. Tapi kalau kita memilih kaedah kajian yang menggunakan kaedah kualitatif, ini biasanya yang saya nampak dalam bidang Islamic knowledge, kita biasanya boleh gunakan lebih dalam bidang menggunakan kaedah kualitatif. Gunakan kaedah kualitatif dan dia pada saya lebih sesuai untuk bidang Islamic knowledge. Kenapa? Kerana Islamic knowledge ni, kita perlu lebih detail lagi. Kita kena tanya responden kita, untuk responden kita menjawab, dan apabila kita dapat jawapan, kita tanya lagi. Dapat jawapan, kita tanya lagi. Untuk tahu lebih mendalam lagi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islamic knowledge. Jadi, apabila kita membuat kajian menggunakan kaedah kualitatif, contohnya dalam bidang Islamic knowledge, maka kita boleh pakai persampelan menggunakan cara convenience sampling. Antaranya convenience sampling lah, di mana kita hanya memilih responden-responden yang berdekatan dengan kita. Itu convenience sampling. Berapa orang kita nak pilih, terpulang. Mungkin 3 orang, mungkin 5 orang, mungkin 10 orang, tetapi tidak seramai apabila kita memilih kaedah kuantitatif. Itu mudahnya kalau kita pilih kaedah kualitatif. Kita boleh pilih ikut suka hati kita. Convenient. Katalah kita nak pilih rakan sekerja kita. Kita nak pilih jiran yang bersebelahan dengan rumah kita. Itu convenience sampling. Ada soalan nak tanya? Macam ada dengar soalan? Tak ada. Saya teruskan. Okey, ini kaedah quota sampling. Quota sampling contohnya kita tetapkan satu quota. Contohnya kita hanya nak sampel kita tu mestilah di kalangan individu yang berumur 50 tahun dan ke atas. Iaitu ataupun lelaki yang berumur 50 tahun ke atas. Maka kita kenalah pilih lelaki yang berumur 50 tahun ke atas. Itu quota sampling. Ini pun sesuai untuk kaedah ataupun apabila kita guna pakai
menjalankan kajian menggunakan kaedah kualitatif. Islamic knowledge, Islamic knowledge kita kena pilih seorang Islam. Katalah kita punya kuota beragama Islam. Seorang yang beragama Islam yang berumur 30 tahun ke atas contohnya. Kita tetapkan kuota kan. Maka kaedah ini, cara ini kita boleh gunakan apabila kita nak memilih sampel yang kita ada kuota. Kita ada dia punya special requirement dia. Contohnya kalau kita nak buat kajian tentang Islamic knowledge, biasanya kita nak pilih orang Islam kan. Tapi ada juga kajian yang Islamic knowledge yang kita pilih orang bukan Islam sebagai kita punya sampel ataupun responden. Ada juga. So terpulang pada kita bagaimana kajian yang kita nak lakukan. Purposive. Purposive ni ini purposive ni sebenarnya adalah berkaitan yang berkaitan dengan kajian kita. Kalau kajian kita tu contohnya berkaitan dengan Islamic knowledge. Jadi kita pilih orang Islam saja, tak kisah. Kita tak tetapkan kuota. Asalkan kita punya orang yang kita jumpa tu orang Islam, maka kita boleh pilih dia sebagai responden kita. Tak kisah perempuan, tak kisah lelaki, tak kisah berapa umur dia. As long as Islam. Ikut purpose kita. Ikut purpose kajian kita. Right. Jelas kan? Jelas kan? Saya teruskan. Ada satu lagi cara, iaitu snowball sampling. Snowball sampling ni adalah satu bentuk pemilihan sampel. Contoh, katalah Ibu Dedek Nur Siti Khadijah menjadi sampel saya. Lepas tu Ibu Dedek Nur Siti Khadijah ni akan memilih orang lain sebagai sampel saya. Katalah next Ibu Khadijah ni beliau memilih Dr. Miswari. Kemudian Dr. Miswari akan pilih lagi orang lain ikut terpulang pada Dr. Miswari. Itu akan jadi snowball. Dan akhirnya semua sampel tu akan menjadi sampel saya. Itu nama dia snowball sampling. Right? Baik. Akhirnya kita tibalah di fasa untuk membuat analisis. Okay. Untuk kaedah kuantitatif, analisis dia biasa kuantitatif, maka ada cara lain. Kita boleh gunakan triangulation, analysis dan pelbagai lagi tanpa menggunakan pakai software statistik. Mungkin ada software nama dia adalah NVivo. NVivo akan membantu penyelidik untuk membuat thematic dan sebagainya untuk membuat analisis kualitatif. Dan akhirnya apabila kita membuat analisis ni, kita akan dapat output dan memberikan idea baru kepada kita. Idea baru, kita ada idea baru lah untuk membuat penambahbaikan daripada hasil kajian kita. Itulah kita nak dalam kajian, betul tak? Betul kan? Okay. Ini cara analisis deskriptif apabila menggunakan kaedah kuantitatif ada banyak. Antaranya adalah yang paling simple, deskriptif. Deskriptif tu gunakan mode, median, mean, range, variance, standard deviation dan sebagainya. Tapi ada lagi cara yang lain, iaitu kita gunakan kaedah inferential. Inferential ni menggunakan analisis statistik yang lebih advance lagi. Contoh macam selain daripada itu, kita juga boleh membuat analisis kualitatif. Kualitatif. Contoh macam ni lah. Kita nak mengkaji tentang customer service di Institut Agama Islam Negeri di Langsa. Kita nak melihat, nak buat kajian menggunakan kaedah kualitatif tentang customer service di institut tersebut. Kita nak tengok apa perkara positif yang ada di situ, apa perkara negatif di situ. Saya cukup respect dengan Rustia ataupun host untuk program ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar, saya sangat respect dengan semua ibu bapa kerana sangat menepati masa. Bermula pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, 8.30 kita bermula. Saya respect, sangat-sangat respect.
Saya orang yang sangat menepati masa. So perkara yang positif adalah timely, contoh nice, helpful. Yang negatif contohnya ada lain-lain negatif, itu contoh kalau anda nak buat, kalau ibu-ibu apa-apa pelajar-pelajar pasca sarjana nak buat kajian berkaitan customer service, ini adalah contoh thematic analysis. Ini lagi contoh lagi constant comparative. Ini dalam bidang ataupun guna pakai kaedah kualitatif. Saya secara sincere, secara jujur, bidang saya adalah bidang kuantitatif. Walaupun yang ini saya pernah buat, tahu buat, tetapi saya jarang buat. Saya jarang buat. Yang kualitatif ni saya jarang buat. Saya lebih kepada kuantitatif, gunakan statistik, gunakan software, t-test, correlation, multiple regression dan sebagainya. Okay. Ini contoh interpretasi output kalau kita membuat analisis menggunakan kaedah kuantitatif. Ini contohnya adalah Pratt sample t-test. Contohnya, kita nak buat kajian tentang kanak-kanak yang berumur di bawah 7 tahun sebelum didedahkan dengan satu program berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum mereka berpuasa, didedahkan dengan program wajib berpuasa di bulan Ramadan, mungkin awareness mereka tentang berpuasa di bulan Ramadan itu kurang. Tapi setelah mereka didedahkan dengan program di mana Islam sebagai umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan, maka murid ataupun individu ataupun kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke bawah itu semakin bersemangat untuk berpuasa. Umur 2 tahun, 3 tahun pun dah berpuasa. Ini kita nak lihat perbezaan. Adakah terdapat perbezaan bilangan jumlah hari berpuasa di kalangan kanak-kanak berumur 7 tahun dan ke bawah di antara sebelum dan selepas diberikan dengan program awareness. Jadi kita bolehlah gunakan PET sample t-test ni untuk melihat perbezaan itu. Adakah terdapat perbezaan? Jadi banyak Jadi semua ni perkara-perkara ni yang saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, apa-apa, pelajar-pelajar pasca sarjana kat sini. Semua perkara ini kita boleh sesuaikan dengan konteks Islamic knowledge. Kajian dalam bentuk Islamic knowledge. Ada pelbagai bidang, pelbagai skop kajian yang boleh kita buat dalam bidang Islamic knowledge. Yang kita boleh guna pakai kaedah-kaedah ataupun reka bentuk kajian yang seperti yang saya nyatakan tadi. Terlalu banyak. Okay, next ada ini independent sample t-test, contoh analisis statistik. Ini contoh lagi. Okay, dan saya rasa di situ saja. Terima kasih. Semoga insya-Allah nanti di lain masa ada rezeki kita berjumpa secara bersemuka dan bolehlah kita berkenalan lebih rapat lagi dan berkolaborasi dengan cara yang lain lagi. Banyak lagi cara kita boleh berkolaborasi dan insya-Allah kalau ibu-ibu, bapa-bapa, dosen-dosen, pelajar-pelajar datang ke Malaysia ni, datang ke UPSI, carilah saya. Saya ada di Fakulti Pembangunan Manusia. InsyaAllah kita boleh keluar minum-minum, ngobrol-ngobrol dan bercerita tentang kolaborasi yang akan datang. So, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf di atas apa saja kekurangan daripada pihak saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.